السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لكل معلوم لك. فقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا تأويل، واهدنا صراطك المستقيم، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai syarak, tuan fungsi dan seluruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, tamu-tamunya marilah sama-sama kita zahirkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita sambung lagi seri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa juga dengan Allah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kesihatan dan perlindungan yang berterusan daripada musibah, daripada wabak penyakit, daripada sebarang penyakit. Dan doa juga dengan Allah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan pada mana-mana yang diuji dengan musibah, dengan penyakit, dan gantikan mereka dengan ganjaran yang setimpal dengan kesabaran mereka insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada hampir-hampir penghujung Syaban. Kita dah nak masuk bulan Ramadan pun. Beberapa hari saja lagi. Ini hari Ahad. Ahad depan, Ahad satu lagi kita dah mula, Isnin tu dah mula masuk bulan Ramadan. Sekejap saja kita meninggalkan bulan-bulan yang sebelum ini. Duduk dalam Rejab dah lalu, Syaban pun dah sambut nisfu Syaban pun. Sekarang kita berada pada penghujung nak masuk kepada Ramadan Al-Mubarak. Pernah saya sebut dengan tuan-tuan, bagaimana persiapan kita untuk masuk ke bulan Ramadan ini? Apa yang telah kita sediakan untuk kita berada dalam bulan Ramadan ini? Sudah tentu bulan ini bulan hebat. Bulan ini bulan kenuri. Bulan ini bulan ibadat. Ramadan ini bukan hanya bulan puasa. Kalau siapa yang sebut Ramadan itu bulan puasa, maka dia sedikit silap dalam memberikan nama pada bulan itu. Kerana Ramadan itu bulan segala bulan. Kalau kita kata bulan semayang, ya Ramadan juga bulan semayang. Kenapa? Semayang lebih pada bulan lain di bulan Ramadan. Bulan lain tak ada tarawih. Ramadan ada ibadat yang kita buat secara meriah dengan tarawih. Kalau kita kata bulan Ramadan bulan puasa, ya, kerana bulan itu difardukan puasa, tak ada fardu puasa di bulan lain. Kalau kita kata Ramadan bulan Quran, ya, Ramadan ini bulan bukan hanya bulan baca Quran, tapi dia bulan yang diletakkan sejarah penurunan Quran itu berlaku pada bulannya. Maka Ramadan ini bulan himpunan kepada ibadat. Dia bulan kenuri ibadat. Bila mana kita kata nak kenuri, sudah tentulah persiapan betul-betul rapi yang kita kena buat. Macam kita buat kenuri kahwin anak kita lah tuan-tuan. Kita tuan-tuan nak buat kenuri kahwin anak, takkan hari ni bincang esok kenuri. Mana ada orang buat kerja begitu, kenuri kahwin. Mesti ada satu mesyuarat dibuat, perbincangan dibuat. Kalau dulu ada orang panggil kampung, sekarang ni mungkin tak ada sangat dah kampung-kampung ni. Dulu dia dipanggil kampung, panggil orang ni sebulan, 2 bulan sebelum bincang dah. Supaya majlis itu tidak ada cacat celanya. Supaya majlis itu berlaku dengan sempurna. Sekarang kita nak berada bulan Ramadan, apa persiapan yang kita buat?
Cukup tak modal? Modal apa nak kena ada? Pertama, modal ilmu. Mesti ada ilmu. Nak masuk Ramadan, pertama sekali mesti ada ilmu. Bagaimana ilmu puasanya, bagaimana ilmu semayangnya, bagaimana ilmu Qurannya, perlu ada. Kalau tak ada, carilah jalan untuk cari ilmu-ilmu puasa, ilmu bulan Ramadan. Kena ada ilmu. Sebab itu Nabi sebut apa? Ramai yang puasa hanya dapat minal ju'i wal atash. Hanya dapat lapar, dapat dahaga. Salah satu sebab kenapa mereka puasa dapat lapar dahaga, pasal ilmu tak ada. Ilmu tak ada. Yang kedua, selain daripada ilmu apa? Perlu juga ada persiapan dari sudut mental dan fizikal kita. Ya, bulan Ramadan ini bulan ujian. Ujian yang paling besar, tahan perut daripada makan, tahan mulut daripada bercakap, tahan telinga daripada mendengar benda-benda yang tak baik, tahan mata daripada tengok benda-benda yang tak baik. Maka perlu kepada persiapan mental dan fizikal kita. Ketahanan kita, kesihatan pun nak jaga juga. Kita tak nak, kita tak boleh puasa dengan sebab sakit. Rasanya rugi sangat pada kita. Maka beberapa persiapan yang perlu kita buat untuk hadapi Ramadan ini. Salah satu cara lagi tuan-tuan, perlunya kita ada satu senarai semak ataupun checklist. Ini perancangan yang kita kena buat. Sini mukadimah lah sikit. Perancangan yang kita kena buat. Ada satu checklist yang kita buat. Kalau kita tunggu amalan apa nak buat, Ramadan kita akan jadi macam Ramadan-Ramadan sebelum ini. Buat yang mana kita sempatnya, kita tak mau begitu. Kita mesti ada target. Satu hari kita senaraikan. Katalah Ramadan pertama, apa yang kita nak buat? Kita nak sembahyang duha 4 rakaat, kita nak baca Quran 5 muka sebagai contoh, kita nak sedekah RM10 sebagai contoh. Jadi 3 amalan ini kita senaraikan. Okey, hari esok nak buat 3 amalan ini. Jadi pastikan kita tengok, okey, pagi ni dah sembahyang duha 4 rakaat, okey, tanda right. Pagi ni dah sedekah RM10, tanda right. Hari ni juga dah baca Quran 10 muka surat, tanda right. Maknanya bila kita aturkan ibadat itu, bila ada kekurangan, maka kita akan penuhi segera di mana kekurangan kita sebelum berakhirnya hari itu. Kalau tidak, Ramadan kita akan jadi sebagaimana Ramadan-Ramadan sebelum ini. Alhamdulillah, Ramadan tahun-tahun sebelum ini telah kita lalui dan kita ada peluang untuk sampai ke Ramadan tahun ini. Tapi belum tentu kita dapat sempurna Ramadan tahun ini dan belum tentu Ramadan tahun depan ada. Jadi kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sebagaimana doa yang dibaca oleh imam tadi, apa? Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Nak sampai nak buat apa? Kita doa tu tuan-tuan, wa ballighna Ramadan, kita sampai tu kita nak apa? Jadi bila kita ada benda yang kita nak sampai di bulan itu dengan sebab kita nak buat ibadat, maka gunakan peluang itu untuk buat ibadat sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang datang kepada kita pada tahun ini memberi satu makna yang cukup besar dan perubahan yang baik dalam hidup kita, terutamanya kehidupan kita di akhirat esok insya-Allah. Dunia akan kita tinggalkan. Kejarlah macam mana pun. Dunia ni semakin hari semakin berkurang harinya kepada kita. Semakin kejar semakin kurang. Tapi akhirat itu tempat yang kita akan kembali duduk selama-lamanya itu. Jadi yang kita nak kejar Ramadan ini bukan untuk kebaikan dunia kita, tetapi kebaikan akhirat kita itu yang paling penting, tuan-tuan. Maka gunakanlah, fully utilize Ramadan kita tahun ini dengan sebaik-baiknya. Oleh yang demikian, beberapa hari lagi sebelum masuk Ramadan ini, perlunya buat persiapan rapi supaya Ramadan yang kita datang ini tidak ada silapnya, sempurna pada kita, terbaik untuk kita insya-Allah. Kita sambung lagi kitab kita tuan-tuan ke surah 48. Masih lagi kita sambung sikit lagi yang kita baca minggu lepas, cerita tentang membatalkan puasa bulan Ramadan tanpa sebarang keuzuran dan rukhsah. Daripada Hammad bin Zaid, daripada Amru bin Malik Al-Bukri, daripada Abu Al-Jauza, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, Ural Islami wa qa'idud dini thalathatun. Syahadatu an la ilaha illallah, wassalatu wa sawmu Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Wa najidu kathiral mal walam yahujja walam yuzakki wala yahillu damuhu. Asas bagi Islam dan pasak agama ada 3 perkara.
Penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah, salat dan puasa pada bulan Ramadan. Siapa yang meninggalkan salah satu daripadanya, maka menjadi kafir ia. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kami mendapati ada orang yang memiliki banyak harta tetapi tidak menunaikan haji dan tidak berzakat. Namun darahnya tidak menjadi halal, maksudnya tidak sampai dibunuh. Kata Ibnu Abbas, tiga benda paling penting. Kita baca minggu lepas, kita kata tertegaknya Islam ada 5 perkara. Daripada 5 tu, kata Ibnu Abbas, 3 ini duduk pada tempat yang sangat tinggi, kata dia. 3 ini duduk pada tempat yang sangat tinggi, kata Ibnu Abbas. Yang pertama apa? Syahadah. Mengucap syahadah paling tinggi. Itulah membezakan antara orang kafir dengan orang Islam. Yang kedua, kata dia apa? Solat. Betul, dalam hadis Nabi pun ada menyebut perbezaan di antara orang kafir dengan orang Islam itu sembahyang. Pusinglah ikut mana pun tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok pentingnya sembahyang ni, sampai pengecualian tu tak jumpa. Nak jumpa pengecualian tu payah. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau orang sakit, tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, kelip mata. Kelip mata pun tak boleh, maka sembahyang dengan hati. Sampai begitu punya seriusnya sembahyang ni. Kalau tak boleh nak lakukan dengan jumlah yang banyak, boleh pendek bagi orang yang layak. Musafir sebagai contoh. Kalau keadaan itu lebih mendesak pada dia, boleh boleh jamak sebagai contoh. Boleh jamak sebagai contoh. Mendesak musafir dan dia perlu masa yang banyak untuk berjalan. Maka dibenarkan dia memendekkan bilangan rakaat daripada 4 pergi 2 dan dibenarkan menghimpun 2 waktu sembahyang. Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak. Malah boleh pilih. Zuhur dan Asar nak buat waktu Zuhur ataupun nak buat waktu Asar. Maghrib dan Isyak boleh pilih nak buat Maghrib ataupun nak buat dalam waktu Isyak. Menunjukkan apa tuan-tuan? No choice. Tak ada pilihan nak buat atau tidak. Tak ada. Tak ada pilihan. Orang terbaring sembahyang juga. Orang sakit pinggang sembahyang juga. Orang yang terbaring atas katil tak boleh buat apa-apa dah, sembahyang juga. Bila mana tak payah sembahyang ni tuan-tuan? Bila mana tak payah sembahyang ni? Bila orang sembahyang dengan dia je. Tu tak payah sembahyang dah. Lain pada tu semua kena sembahyang dah ke? Jadi kalau ada orang yang tak nak sembahyang ni, maknanya dia tunggu masa dia nak kena sembahyang. Tu je jawapan ni. Yang ketiga, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia apa? Dan puasa di bulan Ramadan. Ini nilai pada agama. Puasa utama pada agama. Nak buktikan keislaman seseorang itu, dia puasa di bulan Ramadan. Ini perintah tetap. Perintah tetap. Kita tidak ada pilihan nak puasa atau tidak, melainkan dengan pengecualian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau tak masuk dalam senarai pengecualian, maka wajib pada kita puasa. Allah Ta'ala beri pengecualian. Beri pengecualian dengan beberapa kriteria. Pertama dia kata apa? Faman kana minkum maridan. Orang sakit. Orang sakit tak payah puasa. Aw ala safarin, ataupun orang musafir. Kemudian diperincikan lagi mana-mana ibu-ibu mengandung. Dikira dalam kategori itulah. Ibu-ibu mengandung. Ibu yang menyusukan anak. Maka diberi pengecualian pada itu. Lain pada itu, tak ada pilihan. Saya dah tua. Tua tak berpuasa. Tua tak tua. Dia bukan kira tua-tua. Ada juga orang tua tapi sihat. Ada orang tua umur 70 lebih, 80 lebih. Roti canai 3 keping okey je. Tak macam orang tua pun. Jadi janganlah dia guna alasan dah tua-tua ni tak raya dah puasa. Tak betul begitu. Agama kita laksanakan bukan kerana usia, tapi mengikut kriteria. Contohnya kita kata orang ni sakit, ada keringanan. Orang musafir ada keringanan. Umur tidak pernah menjadi keringanan di sisi agama. Kemudian kata Ibnu Abbas, kalau sesiapa yang meninggalkan salah satu daripadanya, maka menjadi kafir dia. Daripada 3 perkara ni, siapa tinggal satu kafir dia. Sebab itu tuan-tuan tak boleh. Bukan tak boleh. Macam saya sebut minggu lepas lah, dia tak berapa cantik. Ada orang yang galakkan anak-anak berpuasa tapi tak galak sembahyang. Saya sebut minggu lepas kan. Benda ni perlu berjalan sekali bulan Ramadan. Janganlah kita galakkan anak cucu kita puasa. Seronok tengok anak cucu orang.
cucu aku tahun ni puasa penuh, umur 6 tahun. Semayang kosong, tak jadi begitu. Latih kedua-duanya perlu berjalan secara bersekali. Malah kalau ditanya antara puasa dengan semayang, yang mana utama untuk kita latih? Semayang dulu. Sebab itu Nabi kata dalam sebuah hadis apa? Anak 7 tahun suruh semayang. 10 tahun kalau tak semayang, rotan dia. Rotan. Dalam hadis menyebut begitu. Ni kadang-kadang ada orang utamakan puasa, semayang ni tak tahu je. Jadi itu tidak berapa betul, tuan-tuan. Kemudian kata Ibnu Abbas, kami dapati ada orang harta banyak, kata dia, tetapi tidak menunaikan haji dan tidak berzakat. Tetapi darahnya tidak menjadi halal, maknanya tidaklah sampai kena bunuh orang ni. Ada orang dia duit banyak, haji tak pergi. Tak pergi haji. Ramai orang, tuan-tuan, duit banyak, cukup, tak mau pergi haji. Pasal apa? Pasal dia kata susah pergi haji ni. Ada orang beritahu dia nak kencing sampai 2 jam, kata dia. Ada orang kata dengan dia tidur ramai-ramai. Bukan kata punggung bertemu punggung. Ada masa dia kata punggung kawan tu kena muka dia. Oh, dia serabutlah begitu. Leceh dia kata, payah. Tak buat haji pun kita buat umrah tiap-tiap tahun bersama je. Siapa mengajar dia begitu? Siapa mengajar dia? Ada orang ni cakap saya, tak apalah ustaz, nak pergi haji pun payah, dia kata. Apa ni, orang pun ramai. Sesak-sesak, dia kata, tak apalah, saya tak pergi haji pun tak apa, tapi saya buat umrah tiap-tiap tahun. Okey lah tu, kata dia. Siapa yang mengajar dia begitu? Haji itu fardu. Umrah pun fardu, tapi sekali fardu. Kedua, ketiga, keempat, kelima itu sunat. Tapi haji, tidak terangkat haji dengan sebab umrah yang kita buat berkali-kali. Bagus, sekarang ni musim orang buat umrah, pergilah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergilah. Ramai ni sekarang musim orang buat umrah ni. Ramai orang duduk Mekah ni. Okey tak? Okey. Tapi kalau dia beranggapan dengan sebab umrah yang berkali-kali itu tak payah pergi haji, itu silap. Haji satu kewajipan. Haji satu kewajipan. Ikut mana pun, buatlah umrah tu 40 kali pun, tidak sama lagi, tidak terangkat kewajipan haji. Macam orang semayang sunat lah. Dia semayang sunat 500 rakaat satu hari pun, tapi subuh 2 rakaat tak semayang. Apa maknanya? Dia kata, saya semayang qiyamul lail tadi 500 rakaat. Subuh apa kira tak payahlah, dah cover dah tu. Siapa mengajar hukum gitu? Hak dia lah. Apa pula nak cover dengan dengan ibadat-ibadat lain? Tak boleh begitu, tuan-tuan. Begitu juga berzakat. Ada juga orang kaya elak-elak diri nak bayar zakat. Kita nak masuk Ramadan ini, semua orang akan kena bayar zakat, dipanggil zakat fitrah. Kalau kita mengaji kita Adinun Nasaih, pesan agama wasiat iman, dalam kitab itu menyebut beberapa ada adab bayar zakat. Bila bayar zakat, muka kena senyumlah sikit. Tahulah kena keluar banyak. Keluarga dia duduk rumah sebelah orang sebagai contoh. Makan pula beras basmati. Satu kepala RM14. Mula dia bayar zakat tu datang muka macam nak cekik Tok Imam lah. Marah imam buat apa? Bukan imam yang pandai-pandai kata haji RM20-25 seorang. Bukan imam yang pandai-pandai tentukan berapa zakat tu kena keluar. Telah ditetapkan berapa bilangan dia. Yang kena marah pada imam apa pasal apa? Ada orang jumpa bayar zakat. Dia kata apa? Mam, apa mahal sangat ni? Ini orang susah-susah ni sampai nak RM14, RM15. Beras basmati pun kita makan beras berapa ringgit je sekilo. Marah ke imam buat apa? Bukan imam tukang tetap harga. Bayar zakat itu pun ada adab dia. Bayar dengan hati yang lapang. Balik bayar zakat tu hati mesti lapang. Ini datang bayar zakat hati tak senang. Balik bayar zakat lagi hati nak baran. Baik jugalah dia daripada yang tak bayar zakat. Cuba lari-lari dia bulan Ramadan dia biasa makan beras basmati, bila masuk Ramadan dia tukar beras. Cari jalan tak payahlah. Ni nak bayar zakat ni. Bini tanya apa, sebab abang beri beras lain pula bulan ni. Bulan ni bayar zakat. Kalau orang tanya makan beras apa, kita makan beras ni, kata dia. Kan aku nak makan basmati balik lepas raya esok, kata dia. Begitunya perangai pun ada. Ada, tuan-tuan. Cakap ni pasal ada cerita. Kalau tak ada cerita, malah nak mengumpat kan. Pasal ada cerita. Teruknya begitu kita nak lari daripada bayar zakat yang hanya setahun sekali itu. Jadi, walaupun darahnya tidaklah sampai dibunuh dia, tetapi kedudukan dosa itu cukup besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Nabi SAW bersabda lagi, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih wal jahla fala hajata lillahi bi an yada'a at-ta'ama wasyarab." Sesiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, beramal dengannya, serta kejahilan ataupun perlakuan maksiat oleh orang jahil, maka Allah tidak berhajat kepada perbuatannya yang meninggalkan makan dan minum. Dia. Siapa yang dia puasa, tapi mulut dia tak tinggal cakap bohong, temberang, cakap-cakap yang tak elok, dia tak tinggal. Malah dia beramal serta kejahilan dia. Dia beramal dengan kejahilan dia. Tak ada ruang nak cari ilmu, dia amal ikut suka hati dia je. Kejahatan pun dia buat, kebaikan pun dia buat, dan banyak keburukan yang dibuat daripada baik itu. Puasa-puasa, semayang-semayang, tapi tikam juga nombor ekor. Ada. Beli juga nombor, bulan puasa tak bulan puasa, kok kena duit raya. Aduh, ini penyakit sungguh nak main duit raya ni. Cari duit raya. Orang dapat duit raya satu Syawal, dia dapat duit raya belum Syawal lagi duit raya dah. Jadi orang begini, kalau dia beramal, mulut tak jaga, cakap benda-benda kotor, berdusta, cakap benda-benda yang bersifat tidak baik, kata Allah Ta'ala apa? Kata Nabi apa? Allah tidak berhajat pada puasa dia. Puasalah sekadar dapat lapar dahaga, pahala Tuhan tak beri, puasa dia pun tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia puasa tapi kemaksiatan dia buat. Puasa tapi tak sembahyang. Puasa tapi aurat tak tutup. Tak tutup aurat. Niaga bulan Ramadan, bagus. Berniaga bulan Ramadan tu bagus. Tapi pakaian ketika berniaga tu, senonohlah sikit. Kita pun nak beli. Ni kan cakap kau orang marah pula. Kita pun nak beli tuan-tuan. Tengoklah juga orang-orang yang berniaga tu. Biarlah kita beli tu orang-orang yang kita nampak sopan, yang jaga agama tu lebih baik. Bukanlah tak boleh beli pada orang yang tak jaga agama. Boleh je. Tapi kalau orang tu jaga agama, maka lebih baik tuan-tuan. Ini bulan Ramadan, bulan mulia. Bulan yang kita hormat. Kita letakkan kemuliaan pada bulan dia, yang Allah Ta'ala beri kemuliaan pada bulan itu. Kenapa tak boleh jaga? Tak boleh beradab pada bulan itu? Pakaian, bukan main teruk lagi. Semayang tengah terbalik tak ke mana. Jadi, kalau melakukan perkara-perkara keburukan ketika mana bulan Ramadan, Allah tidak berhajat dengan puasa dia. Sedangkan kita tahu tuan-tuan, salah satu kelebihan orang yang berpuasa itu, Allah Ta'ala sediakan satu syurga, satu pintu syurga yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Nama dia apa? Ar-Rayyan. Ada satu pintu syurga yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang yang berpuasa itu. Bayangkan, punya besarnya puasa itu di sisi Allah, sampai ada pintu syurga yang akan dimasuki oleh orang yang masuk syurga dengan sebab puasa dia. Hebat ni tuan-tuan. Takkanlah kita tak nak masuk melalui pintu itu. Takkanlah kita tak nak punya lapang pintu syurga, punya ramai orang boleh masuk. Takkanlah kita tak nak ke situ. Nak ke situ, mesti bukan hanya melakukan puasa, tapi jaga mulut dulu. Jangan cakap benda-benda bohong. Jangan bergaduh di bulan Ramadan. Jangan bergaduh. Bulan Ramadan ini bulan baik tuan-tuan. Bulan Allah Ta'ala turun rahmat, beri keampunan. Bulan Allah Ta'ala angkat keburukan. Iblis, syaitan semua dikurung. Tiba-tiba mulut kita tak boleh kontrol dengan kejahatan. Makna dia apa? Jahat mulut kita ni bukan sebab iblis syaitan sangat, rupa memang sebab kita jahat. Kalau dulu iblis syaitan lah mulut kita jadi jahat. Sekarang iblis syaitan tak ada. Mulut tak kontrol jadi jahat dia. Maknanya selama ni jahat mulut dia disebabkan perangai mulut jahat dia itu sendiri tuan-tuan. Baik itu kalau kita tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, antara gambaran azab yang diberikan, yang dipertontonkan kepada Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, hampir separuh daripada azab itu berpunca daripada mulut jahat ni. Cakap kotor, fitnah, menipu, mencela dan mengkeji orang.
Sebahagian daripada dosa yang Allah Ta'ala pertontonkan kepada Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj beserta azabnya itu disebabkan apa? Dosa yang dibuat oleh mulut. Dosa yang dibuat oleh mulut. Sebahagian daripada wanita yang ramai dalam neraka itu, kan diberi gambaran orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki dalam neraka. Di antara dosa yang dibuat oleh orang perempuan yang menyebabkan mereka ramai dalam neraka itu, apa sebabnya? Dosa yang datang daripada mulut dia. Kadang-kadang ada percakapan dia yang kecil hati suami. Oh, beratlah dia. Tapi nak kena tengok juga. Isteri cakap, suami kecil hati. Suami cakap, nak tengok. Jangan dia kata, awak tak boleh kecil hati suami dengan mulut awak. Dia cakap semacamnya. Tak boleh juga. Dia sama je tuan-tuan. Mulut ni tak kira lelaki perempuan. Kadang orang lelaki bab mengumpat lebih teruk pada perempuan pun ada. Oh, lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Orang bukan orang perempuan je duduk menyimbang bawang ni. Orang lelaki pun dia ada juga. Sidang-sidang parlimen dia di kampung. Sidang parlimen. Saya tak tahulah sini ada ke tidak. Dia tak payah ada. Tak payah ada apa ni, aircon pun tak apa. Dia duduk atas motor 3-4 orang pun dia jadi parlimen di situ. Kadang duduk mana-mana ada pondok-pondok sikit. Duduk seorang, mula speaker sampai dulu. Lepas tu datanglah ahli parlimen daripada Solok sini, ahli parlimen Solok sini, cukup. Ada 12 orang, ataupun 10 orang, habis semua. Ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Azan komandang, pakat-pakat balik rumah semua. Itu yang paling betul sekali. Orang pergi masjid semua tak betul, dia yang balik rumah lepas dengar azan tu lah yang betulnya. Tu orang lelaki punya kerja. Tu kita kata, semua ada dosa buruk mulut ini tuan-tuan. Jadi, jangan Ramadan ini jaga mulut. Kerana tak mau puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda lagi, Raghima anfu mri'in adraka syahra Ramadan falam yaghfur lahu. Oh, ni dia. Malang bagi orang yang sempat melalui bulan Ramadan tetapi dia tidak diampunkan oleh Allah. Ini kata Nabi. Duka cita malang siapa yang sempat lalu bulan Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan tapi dosa dia Tuhan tak ampunkan. Dalam satu riwayat lain menyebut apa? Kerugian yang besar pada orang yang sempat hidup sepanjang bulan Ramadan tetapi dosanya tidak habis diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang lain menyebut, celakalah bagi mereka yang hidup bermula awal Ramadan sampai akhir Ramadan tetapi dosanya tidak habis diampunkan oleh Allah. Bayangkan tuan-tuan, Allah Ta'ala menurunkan sebanyak-banyak keampunan. Walaupun hadis itu ada sedikit pertikaian yang menyebut tentang awaluhur rahmah wa awsatuhu maghfirah sebagainya ada. Ada orang menyebut hadis itu hadis dhaif. Yang menyebut Ramadan itu terbahagi pada 3 kan, keampunan, rahmat dan pembebasan daripada api neraka. Walaupun sebahagian daripada ulama ada yang menyebut hadis itu dhaif jiddan. Tetapi untuk ambil pengajaran sedikit, mungkin boleh. Dan kita tahu memang Ramadan itu bulan keampunan. Kita tahu Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa orang dengan sebab puasanya, dengan sebab qiyamnya. Memang Allah Ta'ala lambak akan keampunan. Siapa yang meminta, pasti Tuhan ampunkan. Sampai disebut dalam satu riwayat, Allah Ta'ala melapangkan tangannya di waktu pagi untuk menerima orang yang minta ampun di atas dosanya pada malam hari, dan melapangkan tangannya pada waktu siang hari, pada waktu malam untuk mengampunkan sesiapa yang berdosa pada siang hari. Itu di antara kelebihan. Malah bulan Ramadan ini bergandalah Allah Ta'ala lapangkan rahmat, keampunan dan sebagainya kepada kita. Jadi siapa, kata Nabi apa? Siapa yang sempat hidup bulan Ramadan tetapi tidak habis dosanya diampunkan, tak ampun oleh Allah Ta'ala, rugilah dia tuan-tuan, rugi dia. Dah lalu dah. Ada satu orang sedekah duit, seorang 500 contohnya, 500 bagi. Dia lalu situ tapi tak dapat. Kita kata pasal apa tak lalu? Saya tak beratur, malas nak berebut. Rugi lah kau. Orang lain dapat seorang 500. Yang main-main 500 ni bukan sikit tuan-tuan. 500 ni berpukul pun orang sanggup nak dapatkan 500.
Kita lalu di tempat makanan tapi kita tak dapat makan. Rugilah kita. Pergi kenuri tapi balik kenuri lapar. Katanya rumah kata, abang pergi kenuri tadi? Pergi. Tak makan? Tak makan. Pasal apa? Saja je. Balik suruh bini kita nak nasi. Marahlah di bini kita. Orang pergi kenuri tak ada, balik semua kenyang. Awak pergi kenuri balik lapar apa pasal ni? Rugi pasal dah pergi tempat kenuri dah. Oh, sedap lauk kenuri tadi. Makan tak? Tak makan. Tak cerdik lah kita. Jadi begitulah orang yang masuk Ramadan, berlalu dalam bulan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu tuan-tuan. Bukan itu saja, segala kebaikan yang ada di bulan Ramadan, kalau pun tak boleh ambil semua, cebih-cebih itu takkanlah tak ada langsung kena pada kita tuan-tuan. Cebih-cebih situ, sedangkan kita dah lalu di tempat itu. Kita dah berada di tempat itu. Tapi kita menolak untuk mendapat kebaikan daripada bulan itu. Maka kita lah orang yang paling tak cerdik, paling rugi kita tuan-tuan. Menjadi satu sepakat di sisi ulama bahawa, ini penutup dia, sesiapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa sebarang penyakit atau sebarang sebab, maka dia lebih teruk daripada penzina, pengutik cukai dan penagih arak. Bahkan mereka meragui keislamannya dan menganggap perbuatan tersebut termasuk daripada zindik dan terkeluar daripada Islam. Itu dia. Sepakat ulama menyebut apa? Orang yang tak puasa dengan sengaja, tanpa sebab, lebih teruk daripada orang zina tadi. Lebih teruk daripada pemungut cukai yang zalim. Dan lebih teruk daripada orang yang minum arak, penagih arak. Lebih teruk dia ni. Baik itu tuan-tuan, pesan anak cucu kita yang tak berada depan mata kita. Raya-raya juga, seronok-seronok raya, seronok dulu dengan Ramadan ini. Seronoklah dengan Ramadan ini. Jangan ada di antara kita yang sengaja-sengaja tinggal puasa. Kalau umur 6-7 tahun itu kita fahamlah, budak-budak nak curi-curi minum air itu kita fahamlah. Takkan umur 27, 37, 47, 57, 67 ni pun curi-curi lagi. Apa kebendanya kita ni? Teruk sangatlah. Jadi pesan keluarga kita, jangan ada di antara kita yang terlibat dengan dosa besar ini. Kerana Ramadan ini bulan yang Allah Ta'ala limpahkan kebaikan yang cukup banyak. Kalaulah satu kebaikan dibayar berganda, seronok tak kita tuan-tuan? Satu kebaikan dibayar berganda. Tapi di sebalik daripada cerita itu, kalau satu keburukan, takut-takut berganda juga Allah Ta'ala bayar. Kalau kebaikan pun Allah Ta'ala beri berganda, takut-takut keburukan juga Allah Ta'ala bayar dengan berganda pada kita. Wa'iyazbillah. Maka seboleh-bolehnya kita sempena Ramadan tahun ini, buatlah persiapan sebaik-baiknya. Seboleh-bolehnya Ramadan tahun ini kita buat yang paling baik dalam hidup kita. Seboleh-bolehnya tuan-tuan, kita semua, Allah Ta'ala terimalah segala amalan kita di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi asbab kepada kita, bukan nak masuk syurga pun, sekurang-kurangnya membebaskan kita daripada api neraka. Bukan kita tak nak masuk syurga, tapi nak sebut nak masuk syurga ni malu. Semua orang nak syurga, saya pun nak syurga. Tapi nak sebut nak masuk syurga ni, macam Imam Syafi'i katalah, malu nak sebut masuk syurga ni. Rasa tak layak betul diri kita. Kalau tengok amalan yang Nabi jamin syurga, yang Allah Ta'ala jamin syurga, Abu Bakar sampailah Abdurrahman bin Auf, 10 orang yang dijamin syurga itu, amalan luar biasa tuan-tuan. Begitu punya amalan baru dijamin syurga. Nak banding dengan kita, cebih pada amalan dia pun, 1% daripada amalan mereka pun tak ada kat kita. Jadi nak sebut nak masuk syurga ni agak malu sikit. Tapi pastikan sekurang-kurangnya, walaupun kita tak dapat masuk syurga dengan amalan kita, kita malu nak sebut nak masuk syurga, sekurang-kurangnya pastikan amalan kita ini dapat menyelamatkan kita ataupun mengeluarkan kita daripada senarai api neraka Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Itu paling pentinglah tuan-tuan. Mudah-mudahan Ramadan yang datang kepada kita ini memberi kebaikan yang besar dan perubahan yang sangat baik pada kehidupan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadat yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang sempat kita kongsi pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat yang baik kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah, yang tidak baik itu jahil, dhaif diri saya sendiri.
أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا ما يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.